Hai, 9 langkah bagaimana nak mulakan bisnes kereta sewa dengan kos paling minima. Alright. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, seperti biasa saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So Greenmetric ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kita membantulah pelanggan-pelanggan kita yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okay, so dekat belakang saya ni, ni kita punya office. Alright, senang cerita Greenmetric ni apa? Greenmetric ni kalau macam tuan-tuan nak sewa kereta, boleh buat tempahan melalui kita punya website gogreenmetric.com. Alright, so ni kita punya website gogreenmetric.com. So kalau nak pergi ke Langkawi ke, nak pergi ke Perlis ke Penang ke, Perak ke, Selangor ke, Melaka ke, Negeri Sembilan ke, Johor ke, Pahang ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Sarawak, Labuan, Sabah, boleh tempah melalui kita punya website gogreenmetric.com. Dan bila kita terima tempahan tu, kita akan distribute tempahan tu dekat kita punya supplier lah. So far kita ada lebih kurang 7,000 supplier dan total kereta yang kita ada lebih daripada 9,000 unit lah. Alright. Okay, ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak mulakan bisnes kereta sewa dengan modal yang paling minima? Ini yang saya share based on pengalaman saya lah. Alright, so mungkin ada yang tak kenal saya lagi, tak tahu saya ni siapa apa semua kan. Okay, so saya ni actually saya dah buat bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. Masa tu saya masih bekerja dekat universiti, and then saya start bisnes kereta sewa secara part time. Saya mulakan bisnes kereta sewa dengan 2 buah kereta, dan alhamdulillah bisnes tu berkembang dan start daripada 2011 actually saya berhenti kerja untuk fokus kepada bisnes kereta sewa, dan saya start kembangkan bisnes kereta sewa melalui sistem licensing lah. Alright. So saya lupa nak cakap, saya start bisnes kereta sewa tu dekat Bintulu, Sarawak. Masa tu saya masih bekerja dekat universiti lah kan. So saya sewakan kereta dekat student tempat saya bekerja. And then saya bermula dengan 2 buah kereta, sewakan, and then slowly lah saya kembangkan bisnes. Lepas tu 2011 saya berhenti kerja dan saya betul-betul fokus kepada bisnes kereta sewa. And then 2012 actually saya start buka cawangan ke bandar-bandar lain lah. Saya buka dekat Miri, Sarawak. Lepas tu saya buka dekat Kuching. Lepas tu saya buka dekat KL. Lepas tu dia start expand lah. Dalam masa 9 tahun alhamdulillah saya dapat buka 9 cawangan lah. Cuma saya buka cawangan tu saya tak menggunakan kaedah biasa lah. Saya menggunakan saya panggil sistem licensing. Sistem licensing ni dia macam franchise. So saya just offer je siapa-siapa yang nak run business kereta sewa. So saya akan ajar saya sediakan sistem. Lepas tu dia kena gunakan saya punya brand. Lepas tu saya ambil sikit lah royalty kan. Alright, so itu secara ringkas lah macam mana saya start bisnes kereta sewa. So daripada tahun 2006 sampai sekarang ni saya dah lebih daripada 14 tahun lah dah berkecimpung dalam bisnes kereta sewa. Cuma start daripada tahun 2018 tu, sebelum tu company saya Greenmetric ni kita adalah syarikat kereta sewa. Start daripada 2018 tu kita tukar kita punya business model. Kita bukan lagi syarikat kereta sewa, kita hanya platform kereta sewa. So kita ambil tempahan saja. Sebab kalau saya continue dengan bisnes
syarikat kereta sewa. So saya tak boleh nak scalekan saya punya bisnes. Sebab kereta ni kita sampai bila saya nak beli kereta, asyik nak beli kereta. So tak larat kan. So apa yang kita buat adalah saya jual semua kereta saya dan saya fokus kepada platform je. And then kita ambil tempahan dan kita just distribute. Kita agihkan tempahan tu dekat kita punya supplier lah. Alright. Ada ke yang nak belajar tentang macam mana nak mula bisnes kereta sewa ni? Saya buat video ni sebab ada few lah tanya saya, PM saya tanya macam mana nak start bisnes sewa. Macam mana, sebab ada yang setengah tu ada 2 buah kereta, 3 buah kereta kan. And then tambah-tambah nanti moratorium dah habis apa semua. So ramai orang yang kena buang kerja, ramai orang yang ada kereta kan. So nanti dah start kena bayar kereta, kerja dah tak ada, kereta kena bayar. So macam mana nak start bisnes sewa? Ni yang saya nak share ni. Ada tak sesiapa yang nak tahu? Kalau ada cuba komen nak tahu. Kalau tak ada saya tak payah share lah. And then pada yang nonton ni boleh tak share? Sedekah share video saya ni supaya orang lain pun boleh belajar. Kalau ada kawan-kawan yang you kenal yang nak mulakan bisnes kereta sewa, tak tahu apa semua, boleh tak tag dia. So at least dia dapat info lah kan. Mungkin ada kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan, yang tercari-cari kan. Sebab lepas ni moratorium dah habis, so kereta kena bayar kan. And then kalau orang tu masih bekerja, okey lah, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada setengah tu yang hilang pekerjaan kan, so macam mana dia nak buat? Dia nak jual kereta tu, mungkin dia kena top up lagi. So ini salah satu cara lah untuk saya bantulah kan. Alright. Ada tak sesiapa yang nak belajar ni? Cuba komen sikit. Ke saya yang tak boleh baca komen? Cuba komen sikit. Ada ke? Kenapa saya tak boleh baca komen pun? Alright. Oh ada. Oh ada. Okey, macam tak ramai je yang nak tahu ni. Okey. Komen lagi. Kalau ramai, and then siapa yang menonton ni boleh tak sedekah share. Sedekah share sebab saya nak sedekah ilmu. So at least saya dapat pahala. And then tuan-tuan pula, kalau tuan-tuan sedekah share, tuan-tuan pun dapat pahala kan. So boleh tak? Siapa yang dah share, komen dan share. So kita target ada mata lah lebih daripada 30 lah, barulah semangat sikit. Okay, share. Siapa yang dah share, komen dan share. Kan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tengok dekat inbox lah. Kan? Saya ada bagi link WhatsApp. So you boleh ni komen dekat inbox. Okay. Macam tak ramai minat je. Ada tak sesiapa yang berminat nak tahu macam mana? Saya tulis tadi 9 langkah lah, 9 langkah. Okey. Siapa yang dah share, komen dan share. Waalaikumsalam. Alright. Share lagi. Kita target ada 30 mata kan. Saya sedekah ilmu, tuan-tuan sedekah share. Win-win situation. Kena paksa pula kan. Ada tak kenal sesiapa yang kat sini yang kehilangan pekerjaan, dia ada kereta, and then sebab pada saya lah, masalah kewangan kebanyakan penduduk Malaysia lah, orang Malaysia ni. Alright. Okay, so actually kalau you komen, saya punya sister Facebook ni dia akan tolong reply. So kalau ada apa-apa soalan, you boleh WhatsApp dekat saya lah. Tapi tak apa, you tengok dulu saya punya live ni. Alright. Saya ingat saya nak off dululah saya punya ni.
Okey, lagi share lagi. Bagi salam ke, komen hi. Share lagi. Siapa yang dah share, komen dan share. Cara nak buat permit Okay, saya off dulu. Nak buat permit. Nak buat permit ni tuan-tuan. Buang masa, buang duit. Buang masa, buang duit je. Tapi boleh, tak apa, nanti saya, kalau sempat lah saya explain. Kat mana tu? Alright. Okay, macam mana nak start bisnes sewa? Sebab saya buat video ni memang khas untuk mereka yang betul-betul nak belajar macam mana nak start kan. Alright. Ada 9 langkah. Ini saya cerita ni kalau macam you betul-betul zero, kosong, memang tak ada experience. Apakah benda yang you kena buat kalau nak start business sewa ni, based on pengalaman saya lah. Waalaikumsalam. Sorry, tak perasan. Waalaikumsalam. Okey, share lagi sebanyak mungkin. Alright. Waalaikumsalam. Sorry. Tak perasan mesej tu. Okey. Share lagi. Kita target ada 30 mata kan. Barulah, semangat kan. Siapa yang dah share, komen dan share. Kalau ada soalan boleh tanyalah, insya-Allah saya cuba jawab. Okey, ini kira macam kalau you nak start lah from zero, tak tahu apa-apa kan. Okey, yang pertama, apa yang you kena buat lah. Ni based on pengalaman saya daripada kalau saya nak start bisnes sewa, ini 9 langkah yang saya buat lah. Okey. Yang pertama, saya sangat recommend lah untuk tuan-tuan macam ini, kalau you jenis tak ada pengalaman, tak ada experience, pemalu pun semua kan. Ini kira macam basic lah kan. So first, yang pertama adalah saya recommend tuan-tuan buat satu FB page. Satu FB page. Alright. FB page ni you buat, saya suggest lah you guna nama Facebook page tu, kalau boleh guna bahasa English. Guna bahasa English. Alright. So nama page tu saya recommend you letak servis you plus lokasi. Maknanya you letak lah, kalau macam tuan-tuan dekat lokasi kat mana. Contoh you lokasi dekat Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur, you letak nama page tu Car Rental Kuala Lumpur. You letak, sebab bila orang nak search dekat Facebook, dia akan type car rental Kuala Lumpur, car rental Selangor, car rental Kelantan, car rental. So dia akan type servis dengan lokasi. So saya recommend you untuk buat satu Facebook page lah, bukan Facebook personal. Sebab sekarang ni kalau you buat Facebook personal, saya rasa Facebook dia tak benarkan lah kita gunakan nama servis. Sebab Facebook memang dia tak nak orang berniaga menggunakan akaun Facebook personal lah. Alright. So dekat mana? Kalau you cuba komen you lokasi kat mana. So saya recommend you guna bahasa Inggeris lah. Ada setengah orang dia guna bahasa Melayu. Cuma kalau you nak pergi jauh, you guna bahasa Inggeris. Sebab kalau you buat Facebook page tu nama dia bahasa Melayu, memanglah boleh dapat customer, tapi tak boleh nak pergi jauh. Sebab kalau macam foreigner, orang yang tak pandai bahasa Inggeris, tak pandai bahasa Melayu pun semua, dia kurang sikit lah. Sebab kalau you guna Facebook page tu nama bahasa Inggeris, so you akan start tarik customer yang lebih berkualiti lah. Alright. So okay, so far faham tak? Nombor satu buat Facebook page. Alright.
Okay, bila you buat Facebook page tu, Facebook page tu memang kosong lah kan, tak ada follower apa semua. So apa yang you kena buat adalah you kena minta lah family, kawan-kawan apa semua untuk like lah. At least you kena ada 100 like macam tu kan, 100 like macam tu kan. Alright. Okay, so page tu you buat lah elok sikit kan, letak poster ke, gambar ke apa semua kan. Alright, letak gambar creator apa semua. So masukkan konten lah kat situ kan. So kena buat kerja sikit lah. Alright. Lepas tu dekat Facebook page tu, saya recommend you letak button lah, button untuk ke WhatsApp. So kalau macam ada orang nak mesej apa semua, you letak link WhatsApp. Alright. Faham tak so far? Ada setengah company dia letak website apa semua. So tapi untuk yang the latest ni, saya recommend you letak link WhatsApp. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, tak ada orang tulis pun saya punya ni. Nanti korang lupa pula. Yang kedua, saya recommend tuan-tuan semua daftar Google My Business. Google My Business. So kalau macam biasa you masuk dekat dalam Google, bila you type car rental bla bla kan, so dia akan keluar senarai company car rental. Perfume pula, perfume. Oh, nak jual perfume. Tengoklah nanti lepas-lepas ni kalau sempat saya share kan. Alright. So you make sure you daftar Google. Ya bos. Tengok ni tempat tak? Tengok ni tempat ke apa? Tidak, saya buat live. Right, kenapa? Tak ada. I live je. Okay. Okay, so nombor 2, you daftar Google My Business. Google My Business. Alright. So kalau you macam, okay, sekarang ni kalau customer nak cari servis kereta sewa, dia ada, sama ada dia masuk dekat Facebook, dia akan cari dekat situ, dia akan type lah car rental bla bla. So siapa yang gunakan page based on lokasi tu, dia akan keluar lah. Yang kedua, customer ni dia akan pergi dekat Google. Bila di Google, so Google ni dia akan senaraikan company-company car rental yang buat servis kereta sewa dekat lokasi sekian-sekian. So untuk Google My Business ni, saya recommend you letak nama sama juga macam page, car rental plus lokasi. Macam kalau you lokasi dekat Kuala Lumpur, you letak car rental Kuala Lumpur, car rental Selangor, car rental Shah Alam, car rental. So based on lokasi. Alright. So untuk yang Google My Business ni, saya recommend you make sure you letak link WhatsApp. Link WhatsApp. Ni ada sebab lah. Ada sebab. Alright. Supaya kenapa saya suruh you letak link WhatsApp, untuk you dapatkan database customer. Oh, tiba-tiba dahaga pula. Minum air jap. Alright, Waalaikumsalam. Alright. Waalaikumsalam. So yang ni, siapa-siapa yang boleh gunalah tips ni kan. Siapa-siapa boleh guna tips ni. Google My Business. Alright. So yang okay, tu yang kedua lah. Yang kedua, nombor 3. So bila you dah daftar Facebook page, you dah daftar Google My Business apa semua kan, tapi benda tu dia bukannya terus you dapat booking. Yang ketiga, saya recommend you untuk buat iklan. Ini macam iklan kereta sewa ni, dia macam biasa famous lah. Orang akan letak iklan dekat mudah.my kan. Lepas tu you boleh letak dekat Facebook Marketplace. Alright. So macam mudah.my ni dia kena bayar
kena bayar sikit lah untuk iklan. Tak pasti, mungkin you kena spend dalam sebulan RM50 macam tu kan. Kalau macam Facebook Marketplace ni, dia free lagi lah. So you cuba iklankan dekat mana tempat platform-platform yang percuma. Alright. Facebook mudah, tak tahulah Shopee ke you boleh kan, tak ada masalah kan. So you iklankan apa saja platform yang free, you iklankan saja. Alright. So nombor 4, so sekarang ni actually dia ada banyak platform creator sewa tau. Platform ni maksudnya dia ni hanya website. You boleh daftar sebagai supplier, you boleh daftar sebagai host untuk creator sewa. Yang saya tahu, you boleh pergi dekat website kawan saya, Moveby. Jangan saya tunjuk dia punya website. Ada tak? MOOVBY. Okay, Moveby. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, you boleh pergi dekat website ni, moveby.com. You boleh daftar sebagai dia punya supplier lah. Alright, daftar ni free je. You jadi host. Okay, ni Moveby. Alright, ada banyak lagi platform creator sewa. You boleh senaraikan. Okay, apa lagi selain pada Moveby? You boleh daftar Trevo. Okay. Trevo macam mana je? Trevo. Trevo. Ni you boleh daftar untuk Trevo lah. Sekejap saya flip. Trevo.my. Ni pun you boleh daftar. Boleh daftar Trevo.my. Alright, you tulis. Moveby, tadi saya cakap Moveby, Trevo. Alright. Lepas tu you boleh apa lagi company yang ni? You boleh daftar company Wahdah. Wahdah ni wahdah.my kot. WAHDAH.my, wahdah.my. So you boleh daftar sebagai supplier lah untuk this company. Diorang ni actually diorang tak ada creator. Diorang just platform je. Mungkin ada setengah-setengah tu diorang ni dulu car rental. So bila dia punya sistem tu dah power apa semua, customer dia dah banyak, so diorang fokus kepada platform saja. So you boleh daftar free. Alright. So far korang ni share tak saya punya live ni? Saya sedekah ilmu ni, korang tak sedekah pun share kan. So dosa tau. You all tengok ni tak sedekah share, dosa. Siapa yang dah share, komen dan share. Nanti tanya lagi, Tuan Wahid macam mana nak start kereta sewa, macam mana? Aku dah cerita dah, tak ada orang tengok pun kan. Lepas tu tanya, berletih aku kan. Alright. Adakah you belajar something daripada sesi sharing ni? Adakah you nak saya continue? Right. Lepas tu, apa lagi company? Company, you boleh daftar company kawan saya juga, KL Easycar. Dia punya ejaan KLEZCAR.com. KL Easycar. So you boleh daftar sebagai dia punya supplier lah. Dia actually ada setengah company dia cakap partnership lah, ada yang cakap host lah, apa semua kan. Suka hati. You boleh daftar free je. Alright. Okay, lepas tu you boleh daftar ada lagi satu company, myjomsewa.com. 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 Alright, thank you pada menonton, thank you pada yang share. Okay, lepas tu you boleh daftar juga sebagai saya punya supplier lah untuk company saya, Greenmetric. So website saya adalah ni, Go Greenmetric. Okay, so saya tunjuk. Dah, thank you. Alright, so you boleh daftar sebagai saya punya supplier, GoGreenmetric.com. So you boleh klik kat sini. You pergi kat sini, lepas tu you klik dekat Join Us kot. Join Us. So you klik kat link. Actually kalau you klik ni, you akan pergi dekat Facebook group.
Alright, Facebook group. So you join kat sini. Actually dekat sini ada banyak nota. Ada banyak nota. Alright, ada banyak nota. Mana dah tadi? Ni. Dalam ni actually ada banyak nota video-video kan. So you boleh tengok sini kalau you nak daftar. You boleh dekat sini saya ada bagi nombor telefon lah kan. Ni nota-nota semua ada. Nombor telefon ada. You boleh contact. So semua video-video tutorial saya dah share kat situ. So kalau you nak daftar sebagai kita punya supplier, you boleh contact kat situ. Nanti team saya akan tolong you daftarkan you punya account lah. So that is nombor 4. Okay, so saya nak terang sikit apa beza you daftar sebagai supplier dengan company saya dengan company lain. Alright. Ada tak nak tahu apakah beza dia? Sebab dekat luar sana ada banyak platform-platform kereta sewa. You boleh daftar, tak ada masalah. You boleh daftar semua je. Apa beza company saya dengan company lain? Ada tak nak tahu? Bukan saya nak promote you kena daftar dengan company saya, cuma saya nak explain sikit apa beza company saya. Okay. So ada 4 lah yang saya senarai kat sini. Apa advantage kalau you daftar sebagai supplier untuk company saya lah, Greenmetric. Okay, yang pertama, bila you daftar, you akan dapat satu group support Telegram. Kita gunakan Telegram. So sekarang ni kita ada lebih kurang 400 lebih lah. 400 lebih supplier yang dah berdaftar. So dalam tu ada 400 lebih. So kalau tuan-tuan ada soalan ke, ada apa-apa ke, boleh tanya dalam group tu lah. Alright. Okay. Lepas tu, nombor 2, bila you daftar sebagai Greenmetric Independent Supplier, so you boleh jual kereta ahli lain seluruh Malaysia. So contoh macam contoh you lokasi dekat KL kan. You promote, tiba-tiba you ada customer nak sewa kereta dekat Sabah. You tak ada kereta kat Sabah kan. So you boleh minta customer tu booking melalui link you. So setiap supplier dia akan ada satu link khas dia. So you boleh minta customer tu booking melalui link you tu. And then customer booking, and then you dapat booking tu, you boleh tanya dalam group, ada tak sesiapa yang ada kereta dekat lokasi sekian pada tarikh sekian. So nanti dalam group tu, so kita ada dalam 400 lebih orang. So kalau ada supplier yang dekat Sabah, dia kata okay dia ada. So apa yang you buat adalah you boleh minta customer tu buat payment. Lepas tu you boleh forward booking tu dekat ahli yang dekat Sabah tu. So dekat situ you akan dapat commission 10% daripada harga yang customer bayar lah. So kalau macam harga sewa tu RM100, so customer bayar RM100, you akan dapat 10%. Mana you dapat RM10 lah. You just forward je dekat ahli independent supplier dekat Sabah tu. So yang independent supplier tu, dia akan dapat, okay, total actually kita akan deduct 22%. So you sebagai referral, you dapat 10%. So balance lagi 12% tu, actually 6% Greenmetric ambil, 6% lagi kita kena bayar cukai lah. So Greenmetric ambil sikit je. Greenmetric ambil dalam 6% je. So you sebagai yang tolong promote, you dapat 10%. Yang lagi 6% tu kita tak boleh nak kata apalah, kena bayar cukai lah kan. Group mana? Alright. So you boleh pergi dekat sini. Saya bagi ke sini. Saya group mana ni tuan? Oh, group mana? Ya, saya bagi link dia. Mana? You boleh pergi dekat sini. Go Greenmetric. Okay. Okay, saya dah pin komen tu. Okay, you boleh join kat situ. You ada satu link, you masuk dalam Facebook group tu. Alright. Dapat tak? Kan?
Boleh. So you pergi je dekat website company saya, gogreenmatic.com. So dekat situ you ada satu menu. Join us. You klik situ, nanti ada satu button, you klik masuk dalam satu group Facebook. So dalam tu actually ada video-video, nota semua. You nak belajar free je saya bagi. Lepas tu kalau you nak daftar, you ada nombor telefon kat situ. You contact saya punya team lah untuk tolong daftarkan account you. Alright. Okay, so lepas tu, so you dah daftar tu kan? Okay, apa lagi advantage bila you daftar jadi supplier company saya lah? Harga kereta sewa actually seragam. Satu Malaysia. Kecuali Langkawi dengan Labuan dia lain sikit. Sebab Langkawi dengan Labuan kan pulau bebas cukai, dia murah sikit lah. So kalau macam harga sewa tu satu Malaysia sama je. Okay, tu yang ketiga lah kan. Yang nombor 4, sebab yang group ni memang kita betul-betul advice dekat supplier ni, dia kena bagi servis yang the best lah. So kalau you dapat customer, you nak forward booking tu dekat supplier lain, so you tak payah risau. Sebab semua supplier kat situ memang standard dia sama, dia punya quality servis sama. So you tak perlu nak risau kereta buruk, kereta ni apa semua kan. Sebab supplier, kalau ada customer kita complain supplier tu bagi kereta teruk, kita akan minta supplier tu bagi penjelasan lah kan. So kalau supplier tu cakap memang salah dia apa semua, so macam Greenmatic ni kita akan minta supplier ni refund balik duit customer. Sebab macam Greenmatic ni kita sangat menjaga kualiti lah. Kita macam saya punya culture, so kita anggap customer ni macam family kita. Kita anggap customer kita ni macam keluarga kita yang datang ziarah kita. So bila kita anggap customer kita ni macam family, of course lah kita akan bagi yang the best. Tapi kalau customer ni dia komplain, dia dapat servis teruk, layanan teruk, kereta teruk apa semua, so kita akan tanya supplier ni betul ke tidak apa yang customer ni komplain. So kalau customer ni kata okay, memanglah betul apa yang customer ni cakap ni, so kita akan advise supplier ni. So pada saya, kita ni macam tak berhak lah ambil duit daripada customer ni. Sebab customer ni tak happy kan. So macam Greenmatic punya polisi, kita akan, kalau customer ni dah bising sangat, kita akan refund balik, kita akan minta maaf, kita refund balik. So supplier ni sepatutnya dia tak berhak terima payment lah. Tapi kalau supplier ni berkeras apa semua, kita akan suspend dia punya account. Kita takkan deal lagi dengan supplier ni. So semua supplier dalam Greenmatic ni, Greenmatic Independent Supplier ni memang 5 star punya level. 5 star punya level. So kalau you forward booking you dekat mana-mana supplier dalam tu, semua servis tu 5 star. Dia tak akan ada komplain. Tapi kalau macam you pergi deal dengan supplier tak mana-mana kan, masalah kereta sewa ni dia punya standard tu tak sama lah. Tak sama kan. So kalau dapat supplier yang bagus, okay. Kalau supplier tak bagus, memang you kena maki kan. Alright. So itu advantage lah bila you jadi supplier untuk Greenmatic. Tapi you boleh je daftar dekat mana-mana platform, tak ada masalah. Alright. So that is nombor 4. Nombor 5. Okay, nombor 5 ini betul-betul you baru nak start tau. Baru nak start. Kalau yang dah lama tu sepatutnya you dah advance lah kan. Okay, nombor 5. Kalau you from zero memang tak pernah buat kereta sewa apa semua, baru nak start. And then of course lah you tak ada customer lagi kan. You tak ada customer pun tak ada lagi apa semua. And then nak cari customer pun bukannya senang. Sebab you baru start kan. And then biasanya banyak orang yang baru nak start ni, dia akan mula buat sewa harga murah kan. Bagusnya you buat harga murah, you senang dapat customer lah. Tapi you akan menarik macam-macam jenis customer. Customer yang bagus, customer yang tak bagus lah. But mostly customer yang tak bagus lah. Sebab you buat murah. Sebab customer yang tak berkualiti ni, dia akan mencari mana, ada tak
mana-mana pengusaha kereta sewa yang boleh bagi servis yang paling murah. Dia akan pergi cari siapa yang offer paling murah. Sebab apa? Dia sewa kereta tu dia ada niat lain. Mungkin dia sewa kereta dia nak pergi menyeludup ke, dia nak pergi buat something yang jahat ke, ataupun dia sewa kereta tu dia sewa 1 hari, lepas tu dia cakap dia extend, dia tak bayar. So that is bahayalah bila you offer servis kereta sewa murah-murah. So macam mana you nak selesaikan masalah ni? Ada tak nak tahu? Macam tak ramai je yang nak tahu ni. Cuba komen sikit. Ada tak nak tahu? Okey, pada yang menonton boleh tak share video ni? Sedekah share. Right. Saya nak tengok ada ke orang share aku punya video ni. Okey. Macam tak ada orang share pun. Nak tahu. Sekejap Oh, baru 17 share. Okey, so kalau you baru nak start, kat sini ada ke yang betul-betul nak start? Yang betul-betul tak ada experience. Alright, nombor 5. My advice. Ini nasihat saya. Kalau baru you nak start, you tak ada pengalaman lagi, so you kena korban sikit. So you bagi free trial dekat 10 orang. Dia bukan customer lah, dia orang yang you kenal. You bagi free trial dekat 10 orang yang you kenal. Tak kisahlah kawan-kawan ke, family ke, semua. You bagi free trial. So make sure sebelum you bagi free trial tu, you make sure kereta tu elok lah. You janganlah bagi sewa kereta buruk. Kalau kereta tu kalau you sendiri nak sewa, you sendiri suka. Kan? Banyak orang dia silap bila dia nak buat kereta sewa, kereta tu kemek sana, kemek sini kan. Lepas tu dalam tu kotor apa semua, lepas tu ada cala sana, cala sini apa semua. So sebelum you bagi free trial tu, you make sure kereta tu condition dia elok. Kalau ada cala apa semua, you hantarlah dulu polish kan. You make sure you cuci. Kalau kereta tu bau busuk semua, you make sure you letak perfume kan. Kalau ada seat koyak tu, you make sure ni. Kalau tayar tu ada botak, you tukar dulu tayar, you kilatkan apa semua. So make sure bila you nak bagi orang free trial, dia tak ada nak complain. Apa semua. So tak semestinya kereta baru, tapi kereta tu bersih, selamat dan bersih, TikTok bersih dan selamat lah. Tak semestinya kereta baru, tapi kereta tu biarlah TikTok kan, bersih, selamat. Janganlah you bagi sewa, lepas tu steering sengit, tak align, brake tak makan, macam-macam kan. Sebab apa? You nak bagi free trial tu sebab you nak dapatkan testimonial. You nak membina trust. Okay, you bagilah. Tapi free trial ni you bagi dekat orang yang you kenal lah. Kawan-kawan, family apa semua kan. Sebab you bagilah. Okay, sekarang ni kita ada promosi sewa kereta 1 hari percuma, free trial. Okay, so dia orang dapat kereta yang free. Dia ikut suka lah, dia nak pergi mana-mana, suka hati. Tapi dengan syarat dia kena bagi review, dia kena bagi testimonial. So tadi you dah buat Facebook page, you dah buat Google My Business. Lepas tu you make sure lepas dia sewa kereta tu, you make sure dia tulis review. Dia tulis review dekat you punya Facebook page. Lepas tu minta dia tulis review dekat you punya Google My Business tu. Alright, suruh dia bagi 5 star ke apa kan. Komen apa dia punya feedback, apa pendapat dia tentang you punya servis. So sebab apa? Sekarang ni you nak membina trust. Sebab you baru start kan. Bila you buat Facebook page, bila you buat Google My Business, orang akan compare you dengan pesaing lain. So kalau you tidak ada feedback, tidak ada review, orang dia susah sikit lah nak sewa. Tapi kalau you ada at least 10 review, so trust tu dah ada. Sebenarnya review tu you dapatkan
from you punya orang yang you kenal lah kan. Okay, adakah you belajar something ni? Korang ni belajar something tak aku cerita ni? Ke macam tak bermanfaat? Ni based on pengalaman ni, pengalaman 14 tahun buat kereta sewa kan. So ini kalau saya lah, kalau saya nak start bisnes sewa, ini yang saya buat. Alright. Adakah you belajar something? Macam tak belajar apa-apa pun. Nak saya sambung ke macam mana? Okey. Okey, masih lagi topik nombor 5. You dah minta you punya apa, kira orang lah, kawan-kawan apa semua bagi review. Satu lagi, you jangan lupa minta you dapatkan video testimonial. So lepas dia sewa kereta 1 hari tu, you minta dia bagi video testimonial. Video tu dalam seminit. Hai, nama saya sekian-sekian, saya ada sewa kereta dengan sekian-sekian. So memang kereta ni memang terbaik, memang saya puas hati, memang sangat recommend. Dah 1 minit kan. So you rakam 10 video. Make sure you kumpul 10 video at least. So daripada review tu, daripada video yang you dapat, so you boleh gunakan untuk marketing. Alright. You boleh gunakan untuk marketing lah, untuk promosi kan. Sebab sekarang ni you baru nak start, kosong, you nak membina trust. Kalau you asyik, banyak orang dia silap. Dia kerja dia asyik iklan. Iklan. So orang tak suka tengok iklan, orang menyampah. Orang lah, kalau boleh kita nak showcase result. Saya buat kereta sewa tapi tak pernah terfikir marketing bagi sewa free in review. Thank you Tuan. Tengok. So sekarang ni, bila you tidak ada review, you tidak ada trust, apa yang you kena buat? You terpaksa lawan harga. Kan, you tidak membina brand, you tidak membina jenama. Alright. So itu yang berlaku dekat saya dulu. Dulu saya, that is my big mistake. So masa saya buat kereta sewa dulu, saya tak pernah ambil review, tak pernah kumpul review. So orang sewa, kau sewa, ambil kau, lepas tu habis, dah lah, pergi mampus. Macam tu kan. So apa yang berlaku, bila saya tidak mengumpul review, saya tidak mengumpul review secara sistematik, apa yang berlaku adalah saya terpaksa berlawan dengan pesaing. So customer dia akan compare, dia akan compare harga. So company saya dengan company pesaing, so dia akan tengok, engkau buat kereta sewa, orang ni pun buat kereta sewa, so orang ni harga murah, engkau pun harga mahal sikit kan. So dari segi feedback, review pun semua sama je. So customer dia akan cari siapa yang murah. Siapa yang murah kan. So dekat situ, bila saya tengok customer saya start pergi lari dekat saya punya pesaing, so saya pun terpaksa turunkan harga. So macam harga sebenar RM100, tengok pesaing letak RM90, kita pun letak RM80. Pesaing kita pula, dia pun sama juga, tak pernah ambil review. So dia tengok kita buat RM90, dia pula turun RM80. Kita pula tengok pesaing kita turun RM80, kita pun turun lagi RM70. So lama-lama dua-dua berdarah, tak ada untung kan. So apa yang saya buat untuk repair benda tu, saya tak perang harga dah. So saya fokus, saya make sure service saya the best. Saya sentiasa tanya feedback customer, saya minta customer bagi review, saya minta customer bagi video. So saya gunakan review video tu untuk membina trust, membina brand. So bila macam customer dia boleh compare company saya dengan company pesaing. So macam company saya harga mahal, pesaing harga murah. Tapi pesaing tu kadang-kadang ada yang langsung tak ada review, kadang-kadang ada review. So kalau you nak sewa kereta, kalau you nak sewa kereta, okay, company A harga mahal, company B harga murah. Company A dia punya review tu memang beratus-ratus review, banyak review, memang customer puas hati. And then kita akan tengok the latest review, review yang terkini. So kalau macam 2-3 hari lepas ada review yang bagus, so maknanya customer ni company ni trusted. Company B harga murah, lepas tu you tengok review kan, lepas tu customer maki hamun lah, menyesal aku sewa kereta dengan company ni, tak puas hati pula apa semua. Lepas tu review dia pula mungkin 3 tahun lepas, so dia tidak ada review.
So kalau you jadi customer, you nak pilih mana? Company A ke company B? Company A mahal, company B murah. You nak pilih mana? Kalau you lah. Okay. Okay. Alright. So bagus. Bagus. Cuma you kena make sure you ada banyak review. So kalau you dah lama buat, at least you kena ada 100 review. 100 review kat atas. Berapa dah banyak testimonial yang you ada? Greenmatic kita ada lebih 1000 video testimonial. Company saya ada lebih 1000 video testimonial. You dah berapa banyak dah video testimonial yang you ada? Saya start kumpul video testimonial tu daripada tahun 2017, tuan-tuan. Kan? Alright. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, tu nombor 5. Nombor 6. So bila you dah ada video testimonial, so kemungkinan you akan dapat customer lah. So dekat sini lah you kena ada nombor 6 adalah you kena ada proses tempahan. You macam orang dah nampak you, marketing pun dah tu, orang dah start trust you. So you mungkin akan ada orang yang nak sewa kereta dengan you. So dekat sini very very critical. Alright. So you kena faham, bukan semua orang boleh sewa kereta dengan you. Bukan semua orang layak sewa kereta. So dekat luar sana, pada saya 60% rakyat Malaysia tak layak pun nak sewa kereta. 60% orang yang buat kereta sewa, dia kat Malaysia ni lah tak layak. Memang dia tak deserve. So macam-macam isu lah. Mungkin dia tak ada duit, mungkin dia ada masalah, mungkin dia ni ada niat jahat pun semua. So you kena hati-hati. So macam mana you nak elak customer-customer yang tak berkualiti ni, customer yang berisiko ni? Yang pertama, bila orang tu contact you nak sewa kereta, you kena make sure you kenal dia. Make sure tanya nama penuh dia. So benda ni leceh sikit lah. Leceh sikit. Tanya dia WhatsApp you kan. Okay, saya nak sewa kereta apa semua. Tanya dia nama penuh dia apa. Kan. Kalau dia tak nak bagi, dah, that's it. Kita tak nak deal dengan orang yang just bagi nama fake pun. So you kena minta nama penuh dia. So kalau dia bagi just nama saya Mat, nama saya Abu, nama saya tu dah. So tanya dia lagi, boleh tak bagi nama penuh? So kita nak dapatkan nama penuh. Kalau dia tak nak bagi apa semua, so maknanya orang tu bukan customer yang kita nak. Alright. Alright. Okay, so yang kedua apa lagi? So bila ada orang nak sewa kereta dengan you, so you tanya dia ni kerja kat mana? Dia kerja kat mana apa semua kan? So you kena make sure you tahu customer ni dia ada kerja. Kalau boleh tak saya tahu, sorry tuan, cakap dia mesej kan, tuan boleh tak bagi nama penuh? So kalau dia bagi nama penuh, okey, maaf tuan, saya nak dapatkan detail tuan lagi. So boleh tak tahu tuan ni kerja dekat mana kan? Sebab saya nak sewa kereta, so saya kena make sure saya betul-betul kenal tuan ni siapa kan. So boleh tak saya tahu tuan ni kerja kat mana? So customer ni mungkin kadang-kadang dia tak nak share apa semua. So you kena pujuk dia, untuk dia bagi more detail. Okay. So macam ni lah, nak you bagi senang faham kan. Bisnes kereta sewa ni you kena buat macam bank. Alright. So macam orang nak pinjam duit dekat bank, adakah bila orang tu dia just call, dia WhatsApp dekat pegawai bank, aku nak pinjam duit bank. So adakah bank terus bagi, okay, nah ambil duit? Tak kan? So of course lah, bila orang nak pinjam duit dekat bank, dia kena apply dulu. So dia kena isi nama penuh dia, alamat dia, IC dia, pekerjaan dia, nombor telefon, semua dia kena bagi detail lah. So apa saja detail-detail yang penting tu bank nak dulu. So daripada detail tu barulah bank boleh checking. Okay, dia ni macam mana, dia ni ada record pernah buat loan ke, ada pernah kena sitos ke, dia kerja kat mana apa semua. So
bila bank dapat information tu, and then information tu meyakinkan, barulah bank akan offer loan. Tapi kalau macam orang tu dah submit apa semua, tengok oh orang ni dia pernah berhutang, lepas tu ada kes tak bayar hutang apa semua. So orang ni dikira orang yang berisiko. So sama ada dia loan tu approve tapi kena ada guarantor, ataupun dia reject. So sama juga dalam bisnes sewa. So bila orang nak sewa kereta, dia macam apply loan, dia macam mohon. Sebab you kereta you pun loan kan. So dia kena apply dulu. So dia kena bagi nama dia, kerja dia, IC dia, alamat dia apa semua. You kena minta detail dia, email dia apa semua. So daripada basic information tu you boleh checking lah. Contoh you dapat IC dia, nombor IC dia kan. So you boleh check dia punya record saman. And then kalau you dapat email dia, you boleh check dia punya dia kerja kat mana. Ataupun kalau tak, you boleh minta Facebook dia apa semua. So kita sebenarnya kita nak checking je. So kerja ni memang leceh sikit. Tapi bila you dah start dapat database good customer, so business you okay. Sebab customer ni bila pertama kali je yang susah. Lepas tu bila you dah betul-betul kenal dia, tak ada masalah dah. Alright. Okay, and then you kena tanya dia, macam dia WhatsApp you ni, dia dapat info ni daripada mana? Adakah daripada you punya Facebook page, iklan-iklan you dekat Facebook page, ataupun daripada you punya Google My Business? So you kena tanya dia, daripada mana dia dapat info tentang you punya servis. Sebab apa? You nak tahu channel mana yang marketing yang power, yang berkesan. So bila you tahu channel mana yang berkesan, so you buat 10 kali ganda lagi lah. You hantam lagi kat situ, you spend iklan ke apa kan. Ataupun dia jumpa you dekat Mudah ke, dia jumpa you iklan dekat Facebook Marketplace ke, you kena tanya dia jumpa you kat mana, untuk you identify saluran pemasaran mana yang berkesan. Betul. So you kena betul-betul filter. Bukan, you kena ingat kalau orang contact you, kalau 100 orang tu, kalau 10 orang contact you, mungkin 2-3 orang saja yang boleh sewa kereta. Yang lagi tu mungkin tak boleh nak sewa kereta. Dia tak layak pun, dia tak deserve pun nak sewa kereta. So you jangan frust. Alright, faham tak? Macam tak belajar apa-apa je korang ni. Korang ni share tak saya punya video ni? Alright. Tak apalah, saya just nak share ilmu. So saya harap apa yang saya share ni saya dapat pahala. Dan tuan-tuan pun yang share video ni, saya doakan semoga pun dapat juga pahala, sebab kita berkongsi ilmu. Alright. Okay, nombor 7, apa yang you kena buat adalah, bila you dah set up semua Facebook, Google My Business, you dah dapatkan testimonial apa semua, and then you dah ada SOP untuk you filter customer. Kejap sementara tu saya lupa. Kejap. Alright, so saya nak iklan sikit boleh tak? Okay, bukan nak suruh you beli apa semua. Actually saya ada buat satu DVD lah. Ini saya punya, macam saya tulis benda ni. Orang tanya macam mana nak buat kereta sewa apa semua kan. So benda ni actually dia dalam bentuk DVD. Tapi sekarang ni kalau you nak, boleh beli dalam bentuk digital. So kalau you berminat, you boleh pergi dekat saya punya website. Website ni dah tak ada. You pergi dekat saya punya blog, wahiabdurrashid.com, www.wahiabdurrashid.com. So you boleh order kat sini. So dalam ni dia complete apa benda yang you dapat. E-book panduan bisnes kereta sewa. E-book ni pun saya dah update tau, yang the latestnya. Panduan memohon lesen pelancongan kereta sewa, contoh kertas kerja lesen pelancongan, pinjaman beli kereta bla bla, template dokumen sewa, video tutorial, access support. So kalau you nak start, saya recommend lah you beli benda ni. Dia dalam bentuk digital sekarang ni. So banyak orang yang dah start bisnes sewa daripada DVD ni. Alright.
So ramai yang dah ada yang 20 biji, 30 biji kereta sewa kan. Alright. So daripada ni. So ni this is basic. This is basic. Okay, so kalau you nak dapatkan, you boleh pergi dekat saya punya blog Wahi WAHIABD Rashid.com. wahiabdrashid.com. So you boleh kat situ. So you boleh dapat. Ni harga dia dalam RM200. RM200. Tak adalah mahal mana kan. So ni ilmu. And then actually yang ni adalah version yang saya dah update 2019 punya version. So you boleh dapatkan. Borang sewa, tip-tip semua, macam mana saya bermula apa semua, you boleh belajar daripada dia. Actually ni dulu dalam bentuk DVD, tapi sekarang ni saya dah convert dalam bentuk digital. So you boleh download je. Harga dia RM200 je tuan-tuan. RM200. So you boleh pergi dekat saya punya website wahiabdrashid.com. You boleh order kat situ. Alright. Okay, thank you iklan. Terpulang pada masing-masing. Sebab nak cerita kereta sewa ni panjang tuan-tuan. Panjang. Saya memang tak habis. So at least you ada e-book tu kan. E-book tu at least you boleh belajar lah something kan. Right. Dah panas dah sekarang ni. Okay, lepas tu nombor 7. Dah perpeluh aku ni. Nombor 7, you kena networking dengan pengusaha kereta sewa. Alright. So dekat tempat you boleh Google apa semua. Okay, macam tuan dekat Bintulu Sarawak, you Google lah car rental Bintulu. So mesti ada orang yang buat kereta sewa sama dengan you kan. So you boleh WhatsApp owner kereta tu, you just networking. So kadang-kadang orang yang buat kereta sewa ni, dia memang dah ada WhatsApp group. So dia orang memang dah ada group kan. So you WhatsApp dia, tanya dia ada tak group. So kalau ada, you minta masuk. Cuma kadang-kadang macam yang orang lama-lama, dia tak suka orang baru. So sebab dia anggap dia you ni pesaing you kan. Pesaing dia lah. So ada setengah juga yang otai-otai ni dia tak suka kan. Macam company saya, kita open je. Tak kisahlah you baru ke lama, kita masukkan you dalam grup. So dalam grup kita adalah lebih kurang 400 pengusaha kereta sewa lah. So kita macam family lah. Kita dalam grup tu kita macam family. So you boleh search macam pengusaha kereta sewa dekat tempat you tu. Saya ingat saya nak masuk saya punya office. Dah buka office. So you boleh masuk dekat you search kalau macam you dekat mana, KL kan, cari lah car rental KL ke, kereta sewa KL ke. And then you contact owner kereta kan, pengusaha kereta sewa tu. Ajak minum teh tarik ke apa semua kan. So borak-borak apa semua. So kalau ada group, you minta izin untuk masuk dalam group tu. So kalau macam you ada customer, you tak ada kereta, you boleh forward dalam group tu. Yes. So dalam bisnes, you kena bernetworking, you kena berjemaah, you kena bekerjasama. Alright. Okay, sorry. Ni sekarang ni saya masuk office saya. Saya tunjuk sikit office saya. Alright. So sekarang ni office ni dah campur-campur tuan-tuan. Jual produk pun ada. Kereta sewa pun ada. Kereta sewa masih lagi jalan. Alright. So company saya sekarang ni kita ada 2 income. Satu kereta sewa, satu lagi daripada jualan kan. Alright. Okay, networking apa lagi? Okay, so kalau itu masalah macam orang yang buat kereta sewa ni, kadang-kadang dia tak suka orang baru. Kan. So kalau you tanya macam nak belajar apa semua, mostly dia orang ni tak nak ajar. Dia akan cakap bahayalah, risikolah, jangan buat lah. Sebab apa? Dia tak nak you kacau periuk nasi dia. Tu yang biasa berlaku lah. Sebab tu orang tak suka saya. Sebab saya suka mengajar orang kereta sewa. Pada saya ilmu ni adalah sedekah lah kan. So rezeki dia lah. Rezeki kita lah. So apa yang kita tahu kita share lah kan. So tapi banyak orang dia tidak percaya tentang rezeki. So kalau orang tu pandai, orang tu jadi pesaing dia, dia tak boleh nak cari makan. Kan? So saya tak kisah. Alright. So kalau ada, you masuk dalam grup tu, you networking dengan dia orang kan.
Mana tahu dia orang ada customer, dia orang tak ada kereta, so you boleh bantu dia orang. Kalau you ada customer, you tak ada kereta, you pun boleh bagi dekat dia orang. So kongsi rezeki dengan dia orang kan. Kalau dia nak cemburu ke semua tu masing-masing lah, masing-masing kan. Okey. Nombor 8, saya nak share tentang macam mana nak elak kereta you ni hilang, rosak, dirosakkan oleh customer ataupun customer lari, saman tak nak bayar apa semua. Ada tak nak tahu macam mana you nak elakkan benda ni? Macam banyak orang bila buat kereta sewa yang dia risau adalah kereta dia tu customer sewa, lepas tu customer tu curi. Ada customer sewa accident, lari tak nak bayar. Ada sewa saman, lepas tu saman tu mungkin kita dapat seminggu 2 minggu lepas tu kan. Lepas tu basah-basah minta customer bayar tak nak bayar. So ada tak nak tahu macam mana you nak elak benda ni? Right. So yang pertama adalah you kena make sure lah, sebab tu saya cakap orang nak sewa kereta ni bukan semua boleh jadi customer kita. Alright. So you hanya sewakan kereta kepada customer yang ada kerja tetap. Yang ada kerja tetap kan. Alright. Lepas tu kalau you ni adalah newbie, orang baru, so my advice pada you adalah better you pasang GPS tracker. Jangan tanya saya model apa, you boleh tengok dekat Shopee apa semua, you carilah mana yang biasanya GPS tracker ni dalam 200, dulu mahal lah, dulu 200-200.5 lah. Sekarang ni bawah pada 200.5 tu boleh dapat. So GPS tracker ni standard lah, you pasang mungkin tahan setahun, lepas tu mungkin dia ada masalah, you kena tukar barulah. So kalau you newbie, you make sure you pasang GPS tracker. So GPS tracker ni you beli, lepas tu you boleh pergi hantar dekat kedai aksesori, minta dia pasang. So biasa dia pasang mungkin dalam RM50, RM100 upah untuk pasang kan. And then you kena masuk SIM card. SIM card you jangan tanya saya lah apa SIM card apa semua, you boleh survey. Nak guna XOX ke U-Mobile ke semua, terpulang pada masing-masing. Tapi kalau you as a newbie, better you pasang GPS tracker lah. Sebab kalau macam customer kereta tu disewakan, lepas tu customer tu tak ada pulang, make sure you pilih GPS tracker yang ada cut off minyak. So bila customer tu sewa, tiba-tiba dia tak pulang ke, dia tak bayar apa semua, at least you boleh cut off from your handphone. So customer tu dia tak boleh nak continue lah, tak continue sewa. Alright. And then nombor 3, my advice to you adalah kalau boleh elakkan terima payment cash, kan? So tak kisahlah kalau customer tu nak sewa kereta, suruh customer tu buat online banking, transfer online. Kalau macam dia pergi machine deposit pun okay, customer ni pada saya ada, kita boleh kategorikan kepada 3 lah. Saya gunakan teknik lampu isyarat kan. Okay, so kalau customer ni kalau you ada sistem, dia boleh booking online apa semua, dia bayar online, ni customer adalah customer yang grade A lah, yang berkualiti. Tapi kalau customer ni dia suruh booking online, dia tak reti apa semua, so dia cakap tak reti lah internet, tak ada email lah apa semua. So customer ni adalah customer yang grade B lah, maknanya berisiko. Okay, so kalau customer ni macam ada setengah customer mungkin memang betul-betul dia tak reti nak online booking apa semua. So kita boleh minta detail dia. So kita minta business card dia ke apa saja bukti dia ada kerja tetap, dia tinggal kat mana apa semua. So kalau customer ni bagi, maknanya boleh. So dia risiko dia kurang sikit. Tapi kalau customer ni kita suruh dia booking online, dia kata tak boleh. Kita suruh dia bayar online, tak boleh. Kita minta dia business card ke apa saja bukti dia kerja, dia tak nak bagi dia semua. So customer ni adalah grade C. Grade C ni customer ni mostly you reject lah. You jangan layan. Sebab sangat berisiko. So you fokus pada customer grade A dan grade B. Grade B ni kalau dia bagi detail tentang kerja dia, rumah dia, IC dia apa semua, and then you yakin baru you bagi. Tapi kalau macam dia tak nak bagi apa semua tu, so mostly just cut off lah. Jangan sewa. Sebab tu saya cakap 60% penduduk Malaysia ni mostly tak layak pun nak sewa kereta. So you kena hati-hati. Alright. Nombor 8. Alright. Adakah you belajar something daripada saya sharing ni? Nombor 8,
So actually dalam keadaan sekarang ni sebenarnya macam saya cakap tadi, bisnes kereta sewa ni, kalau you bergantung kepada bisnes kereta sewa, benda tu tak boleh nak pergi jauh. Macam saya pun macam mana saya boleh expand the business, macam mana saya boleh sustain, sebab saya ada income lain. Saya ada income lain. Okay, masa saya start dulu tu, orang nampak, oh Tuan Wahid sukses, semua orang nak tiru, tapi dia tak tahu apa benda betul yang saya buat. Okay, masa saya start dulu tu, actually saya ada 2 income. Okay, yang pertama, saya masih bekerja dekat universiti, kan? Saya masih bekerja dekat universiti, and then saya buat bisnes kereta sewa. So dekat situ saya ada 2 income, tuan-tuan. So gaji saya dekat universiti dengan income daripada kereta sewa. Okay, so bila ada 2 income, maknanya macam gaji saya tu memang boleh lah cukup untuk makan, bayar hutang semua settle. So income daripada bisnes kereta sewa tu walaupun sikit, 200, 300, 400, RM1,000 kan. So benda tu profit net bersih kat saya kan. Okay, so saya ada 2 income, and then macam gaji saya tu memang saya settle kat hutang, sampailah saya tak ada hutang. That's why 2011 saya berhenti kerja. Saya ada hutang, tapi hutang tu hutang company, so company yang bayar. Alright. Even masa saya berhenti kerja dekat universiti tu, orang ingat saya buat kereta sewa, tapi sebenarnya saya ada income lain lagi. So bila saya berhenti kerja, saya buat licensing. So daripada licensing tu saja, saya dapat royalty. Masa tu tak banyak, tuan-tuan, dalam 2.5%. Tapi royalty tu boleh cover gaji saya dulu kan. So daripada royalty tu cukup kira macam passive income lah, passive income. And then kereta sewa saya still jalan lagi. Alright. So actually along the way, sepanjang masa tu bila saya buat bisnes sewa, saya ada at least 2 income. Banyak orang dia silap, bila dia buat kereta sewa dia bergantung pada satu income je. Itu yang dia sakit, itu yang bisnes dia tak boleh nak berkembang. Dia buat sebab kereta sewa ni dia bukannya hari-hari you boleh dapat sewa. Dia bukannya hari-hari kan. And then macam time cuti, lambat-lambat lah pula orang nak sewa kereta. Lepas tu kereta you tak cukup kan. Sebab kereta sewa ni dia tak boleh nak scalable. Dia tak boleh nak, kalau you ada 10 biji kereta you dah habis lah kan. You nak ambil kereta orang lain pun mungkin habis kereta, sebab dia bermusim. Time cuti banyak, time tak cuti kereta tersadai kan. Alright. And then 2011 saya berhenti kerja. Lepas tu saya start buat licensing, so saya ada income. And then saya start menambah saya punya income. Actually saya tak dapat buku kot. Okay, so salah satu income saya adalah masa tu saya start menulis buku, tuan-tuan. Saya start tulis buku. Saya start tulis my first book tahun 2011. Saya tulis buku tentang macam mana nak buat loan. Kan. Itu saya tak ada niat pun nak cerita pasal kereta sewa, sebab saya pun masa mula-mula tu saya risau juga, nanti aku cerita pasal kereta sewa ramai orang pandai, pula susah nak cari makan. Alright, so banyak orang tanya apa semua, macam mana Wahid you boleh beli kereta banyak apa semua. So saya tulis buku, my first book, buku tentang makan loan. So saya tulis. So daripada situ niatnya sebenarnya saya nak cerita pasal cara nak dapat loan, tapi bila orang baca buku tu, orang dia terinspirasi dengan saya punya kisah macam mana saya dulu makan gaji, hutang banyak apa semua, and then saya boleh settlekan loan saya tu, and then saya boleh apply loan sampai 1 juta lebih lah kan. Dekat situ sebenarnya dia membina saya punya personal branding kan. So bila orang baca buku tu, orang dia nak buat macam saya buat. Dia nak buat macam saya dah tanam personal branding tu dekat pembaca saya. So kalau nak belajar kereta sewa, belajar dengan Tuan Wahid, sebab from the book tu, daripada buku kan. Okay, ada yang mesej saya apa semua, Tuan Wahid boleh tak ajar saya tentang kereta sewa. So masa tu pun saya risau juga, aku ajar pandai kan susah pula. Tapi saya cakap tak apalah, rezeki dia, rezeki saya, so saya belajar. So dekat situ buku tu murah je, tuan-tuan. Buku tu harga RM25 je. Alright. Tapi alright, sorry. Internet hang. Masih kah? Boleh dengar lagi? Alright.
Okay, so saya nak ke... Okay, lepas tu bila saya tulis buku, ada orang mesej saya nak belajar tentang bisnes sewa. So masa tu saya pun fikir, saya cas siapa nak belajar bisnes sewa saya dengan saya cas RM1,000. So dekat situ saya dah create another income, consultation. So siapa nak belajar kereta sewa dengan saya, bayar RM1,000, saya ajar dia dalam masa 3 bulan, and then dia boleh tanyalah apa saja soalan, and then lepas 3 bulan tu settle. So banyaklah orang yang nak belajar pasal kereta sewa kan. So banyak ada yang bayar RM1,000, saya ajar. Tapi sebenarnya saya ajar tu, okey, dia tanya saya macam orang tu, okey, dia tanya saya, lepas tu saya rakam video based on soalan dia tu, and then saya hantar kat dia. Dia dengar, okey, ada soalan lagi, dia tanya lagi, saya rakam video, saya hantar kat dia. So lama-lama saya dah ada series video tu. So bila orang kedua nak belajar kereta sewa dengan saya, so saya dah tahu dah dia akan tanya benda yang sama. So saya just compilekan video tu, and then okey, kau nak belajar kereta sewa, bayar kat aku RM1,000. Nah, kau tengok video ni. Ada soalan lagi, kau tanya aku. So dia tengok video semua tu, ada soalan dia tanya. So saya buat video baru lagi. So lama-lama saya dah ada series of video tutorial untuk belajar kereta sewa. So that's why saya boleh buat ni. Saya boleh buat saya punya DVD ni. Sebenarnya DVD ni based on the first consultation yang saya buat tu. Alright. So bila saya dah ada package tu, siapa-siapa nak belajar kereta sewa, saya just forward je video tu. Consultation dah tak ada dah. dah tak ada dah. So sekarang ni saya banyak training saya punya team lah. Saya banyak training saya punya team. So actually team saya bayar saya bukannya RM1,000, dia orang bayar saya RM10,000 untuk saya coaching, consultation. Sebab saya dah touch first 5 juta setahun kan. So kalau nak ajar setakat RM1,000 ni kira letih lah, nak ajar orang ni sangat letih kan. So kalau you nak, you boleh dapatkan DVD ni, ataupun you masuk saya punya group kita, supplier apa semua, ada soalan boleh tanya. Cuma saya betul-betul coaching orang yang join company saya, yang jadi licensee. Yang itu saya train. Kalau macam orang tu independent supplier, saya takkan ajar dia lah detail. Sebab siapa yang join saya sebagai licensee ni, memang saya akan train sampai dia boleh touch the first million. Sebab benda ni bukannya setahun 2 tahun, dia kena ambil masa. Alright. So saya hanya fokus mengajar orang yang join as a licensee. Kalau macam dia ni jadi independent supplier, mostly saya just ajar basic lah. Ajar basic. Alright. So saya nak make sure macam siapa yang jadi licensee saya, dia kena ada syarikat sedia berhad, lepas tu dia ada kereta 40 biji, dia ada sale, income, dia ada staff dia, department dia, memang company structure betul. Saya nak dia ni boleh bisnes 10 tahun, 20 tahun, and then benda tu boleh tinggalkan legasi dekat anak-anak dia. That is yang saya bina lah untuk saya punya licensee. Sebab tu licensee saya yang mana stay dengan saya, dia maintain je kan. Alright. Okay. So apa lagi? Lepas tu bila saya buat consultation tu, and then orang tengok, macam dulu orang bayar saya RM1,000 untuk consultation. Lepas tu saya ajar based on pengalaman saya. And then dia tengok, kalau aku nak buat apa yang Tuan Wahid ajar ni, kos aku mungkin RM100,000, RM200,000. Sebab apa yang saya bagi tu, untuk dia mungkin dia kena spend RM300,000 kos dia tu. So daripada dia pening kepala nak pergi buka sedia berhad, nak pergi buat platform, nak bina brand, nak kumpul segala apa semua tu, baik dia join company saya. Daripada dia spend RM300,000, baik dia join company saya, bayar RM10,000 je kan. So dekat situ nampak tak? So saya ni actually macam mana saya boleh sustain, sebab saya ada few income, tapi tak semua orang boleh follow saya. Tak semua orang boleh buat DVD, tak semua orang boleh coaching, tak semua orang boleh mengajar, tak semua orang boleh tulis buku kan. So saya ada kelebihan saya kat situ. So you tengok apa kelebihan you, apa benda yang you boleh buat. You tak boleh bergantung kepada satu income saja. You kena ada 2-3 income. Alright. So income tu biarlah align dengan you punya business. Alright. So macam saya punya team, apa lagi yang you boleh? So you boleh
macam ada dekat Langkawi, saya punya team. Dia buat kereta sewa, lepas tu dia pergi jumpa pos laju. Dia jumpa pos laju, boleh tak dia jadi macam courier. So dia macam kontrak courier kan. So dia ada income. Okay, kereta sewa pun dia layan, hantar barang pun dia layan kan. Lepas tu ada kawan saya, ada yang daftar sebagai delivery Lalamove apa semua kan. Ada juga yang buat personal shopper, ada juga yang jual produk, ada yang ada restoran apa semua. So kebanyakan pengusaha kereta sewa ni dia ada beberapa income. Tapi terpulanglah pada you apa yang you minat. So macam saya punya team, sebelum PKP actually saya punya team ni memang saya suruh dia betul-betul fokus kereta sewa. Sebab masa tu banyak pelancong, syarikat corporate, government apa semua. So kalau dia fokus satu produk, satu bisnes pun dah okey. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita pelancong pun tak ada, corporate pun dah kurang, government pun dah kurang apa semua, and then pesaing pun banyak. So dulu tu kek tu besar tau, kek tu besar. Sekarang ni kek tu dah kecil, and then orang yang nak makan kek tu sama banyak. So masing-masing dapat sikit kan. Dulu kek tu besar and then walaupun pesaing tu banyak, so masing-masing makan still banyak lagi dapat cukup. Sekarang kek dah kecil, semua orang berebut kek yang sama. You tak boleh makan kek yang sama. So you kena cari kek baru. So my team saya sekarang ni, saya suruh dia create. Sebab tu macam company saya, dulu memang kita betul-betul fokus kereta sewa. Walaupun saya fokus kereta sewa, saya ada few income lah. Kita ada subscription fee bulan-bulan, saya punya lisensi kena bayar RM300. Lepas tu kita ada royalty, so kita ada commission apa semua kan. So kita cukup duit tu. Tapi bila PKP je, sales drop, customer pun drop apa semua, so kita tak boleh nak bergantung pada satu income. That's why saya start masuk jual produk. Okay, so dalam keadaan sekarang ni you lebih daripada satu income, barulah you boleh sustain. Kalau you bergantung, you buat kereta sewa, you betul-betul fokus kereta sewa, dia sakit sikit lah. Sebab kereta sewa ni dia benda lambat, dan dia kena memerlukan effort yang sangat banyak. Alright. And then kalau you nak cari another income, you cari benda yang cepat, yang senang kan. So macam saya, benda yang cepat macam kalau you nak buka restoran tu lambat. Kalau you nak pergi buat Food Panda ke, you nak daftar Grab ke, benda tu dia tak boleh nak scale. Dia bergantung pada diri you penat. So you cari benda yang cepat, yang walaupun untung dia kecil, tapi dia benda tu boleh scale. You buat marketing, and then order banyak, you tak payahlah, you boleh je suruh kilang. And then my advice to you adalah, you kalau boleh jangan you pergi buat produk. You just jual produk orang je. Okay, you jadi ejen mana-mana produk. So tak kisah you nak jadi ejen company orang lain ke, you nak jadi ejen company saya pun boleh. So macam company saya, kita ada satu platform tau. Satu platform macam ni kan. Ni platform kita, Coffstore. Coffstore.com. So ni salah satu produk yang kita buat lah, rendang daging dendeng. Okay, so kita ada macam ni kan. Kita ada jual krepek ubi kan. Ni saya ambil. So kita ada jual produk ni, krepek ubi kan. So yang ni you jadi je ejen mana-mana produk. Macam saya sekarang ni, dulu memang kita tak ada benda ni, tak ada jual produk ni. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh bergantung kepada satu sumber pendapatan. Alright. So kita ada juga, kita jual rendang daging. Kita ada jual, lemak buka. Okay, kita ada jual rendang daging dendeng perak ni kan. Rendang daging dendeng perak ni. Alright. Okay, so saya, ini produk-produk ni bukan saya yang buat tuan-tuan. Kita ada jual ni apa? Masak lemak cili padi, daging salai. So ni produk ni kita ambil pada orang je tuan-tuan. Kita tolong jual je. Alright. Lepas tu apa lagi produk yang kita ada? Kita ada acar buah. Ni semua produk saya ambil pada kawan-kawan je. Kita tolong jual. Kan? Korang buat apa? Morning booster. Alright.
So ni saya punya staff. So you all make sure you cari satu income lagi. Tak kisahlah. Tapi biar income tu dia scalable, yang senang, yang cepat. You jual produk makanan. Macam produk makanan ni orang cakap dia untung dia kecil, tapi dia makanan kan orang semua makan. So you boleh jual, tak kisahlah you nak jadi saya punya agent ke, nak jadi agent company lain, tapi you fokus produk yang senang jual. So sambil you buat kereta sewa tu, you ada income lain. Macam saya punya team dekat Kelantan, sebelum ni memang dia betul-betul fokus kereta sewa. Tapi bila PKP je, dia start tambah income dia. Dia jual apa? Dia jual produk makanan kan. And then dia pun pergi ambil dekat jiran-jiran, dia jual. So ada customer dia nak sewa kereta, dia upsell. Dia upsell jual. So adalah income sikit kan. Alright. So duit kereta sewa tu cukup untuk bayar hutang semua kan. And then bisnes lain tu cukup untuk cover dia punya ni. Alright. So adakah you belajar something daripada sesi pagi ni? So sekarang ni team saya dia nak ada morning booster. Lagu yang sama hari tu ke? Right. So team saya dia sekarang team saya tak ramai, dalam 3 orang je. So sekarang ni dia orang nak buat morning booster. So pagi-pagi dia orang kena exercise sikit lah untuk bagi semangat. Nak tengok tak macam mana dia orang buat morning booster? Kan? Jangan you tunggu, dia orang tengah prepare untuk ni buat dia orang punya morning booster. Ada lagu lah. Adakah you belajar something daripada sesi sharing saya ni? Saya harap lepas ni tak adalah orang tanya macam mana nak start, So that is 9 benda lah. Macam mana you nak mula bisnes kereta sewa dengan modal yang rendah lah kan. Alright. Saya harap you belajar something. Ni hari-hari tanya macam mana nak start, macam mana aku tengok video ni kan. Tengok video ni. Alright, saya rasa itu saja. Saya rasa kalau saya tengok dia orang punya live ni, nanti saya punya video ni Facebook dia akan mute sebab dia ada music. Alright, itu saja untuk kali ni. Thank you very much. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.